Okay, Assalamualaikum guys. Kembali bersama Aperture Podcast. Kali ini special episode. Okay. Kita buat video. So, siapa yang dengar je sebelum ni tak tahu siapa di sebalik panel-panel Aperture ni kan. Ada orang dengar. Ada. Aku Itu hari aku dapat notification email lah. Dia kata Malaysia punya podcast, filem punya genre kita nombor 30 lebih. Okay lah. Ui, 36 something. Tapi spesifik movie lah. Spesifik movie punya channel lah. Okay lah, not bad lah kan. Okay. alright. Okay dari tak ada. Okay, so episod kali ni kita nak review dua filem tempatan franchise Polisivo. Dia sebab upcoming maybe this year ni ada Polisivo 3. So that's why kita memilih This year this year. Dia dah habis shoot dah. Sebab COVID ni kot last time. macam tak lah. This year Astro first macam cerita dia. Tak tahu lah. Tapi sebab dia consider big project kan. So aku rasa Astro tunggu COVID habis kot. Dia nak kena kat panggung juga yang ni. Koman-koman lepas 31 Ogos lah. Ya, Ya betul lah. I think diorang tak rush sangat kot. Okay. So, Polisivo. So korang dah tengok dua-dua ni? Is it Yeah. masa tayangan dulu ke ataupun Aku yang first tu aku tengok tayangan. First punya tu lah. Tapi kali ni aku tengok lagi sekali. So yang second tu tengok kat ni je. Apa ni? Netflix lah. Oh, okay. So kita start dengan Sama. yang first kali. Dia tayangkan pada 2015. Polisivo pertama. 5 tahun dah. 6 tahun dah. Ya. Okay. Dia ada IMDb rating 6.8. Polisivo. Fuh. Okay. Dia pengarah dia Gas Abu Bakar. Pelakon dia Shahidi Sam dengan Zizan Razak lah. Okay, so Bukan Chinese tu. Selalu kita cakap pasal Rotten Tomatoes tak? Tak cakap lah. Kita cakap pasal IMDb je. IMDb je. IMDb dengan Metascore lah. Kita Metascore dia bagus. Sama lah, lebih kurang. dia sebab local kan, mana ada Metascore punya panel. Oh, yang macam tu lah. Aduh, ingatkan kita dah ada juga. Ya, apa ni? Apa? Tak. Tak tengok je kita. Rotten Tomatoes tak ada? Rotten Tomatoes tak ada? Tak tahulah. Tak, yelah kita tengok tapi kita boleh submit dalam tu kan. Rotten Tomatoes. Tak ada orang submit tu. Tak ada orang nak submit lah. Tak, dia okay, yang aku tahu Rotten Tomatoes sebab dia selected panel dia. Kau bukan boleh siapa review. Dia selected panel. Metascore aku tak sure. Ada satu lagi platform untuk movie review. Okay. Kan aku tak ingat lah dia punya apps tu. Itu public lah, siapa-siapa boleh upload lah. Dan aku perasan tapi Rotten Tomato tu ada juga. Dia ada dua kan. Satu critic review, satu lagi untuk apa ni? Screen audience. Dia macam audience sama kan. IMDb. Okay. Tapi Metascore paling best lah sebab dia combinekan semua kan. So tapi cerita Melayu mungkin tak layak kot. Cerita Malaysia tak layak kot. Ada orang nak buat tu lah. Belum. Oh ni Letterbox. Kalau korang tahu Letterbox. Letterbox. Okay, Letterbox aku public kan. Letterbox, So aku perasan public, orang dah start masukkan filem-filem Melayu. upload lah. Okay. Serius lah? Boleh lah. So kat situ semua orang boleh letak rating lah, review lah. Bukan apa, kalau ada benda macam tu macam bagus juga sebab dia macam dia boleh dapatkan satu data untuk apa penerimaan untuk that movie lah. Tak kira movie tu daripada mana ke apa kan, dia tak penting review kan. Orang yang tengok apa dia nak cakap tu je, tak seperti kita tengok figure dekat tu. Kalau dia tulis 6.7, oh ni teruk ke apa, just nak ada someone boleh factkan data dia orang punya komen lah. Macam best lah kan kalau ada macam tu. Okay. So Polisivo ni dia mengisahkan buddy cop punya cerita lah. Okay. Nak menepaskan satu drug cartel dari Terengganu.
Super Cop lah, Super Cop. Super Cop. So, macam mana kau rasa? Dibintangi oleh Shahidi Sam dan Zizan Razak. Kan? Nora Danish. Adalah Nora Danish tu. Fahri minta Nora Danish tu. Pengarah dia Gas Abu Bakar. Okay. Pengarah dia tak sama dengan yang nombor 2? Tak. Lain Producer dia Joel Soh. Tapi no wonder lah. Police Evo 2 Joel Soh yang direct. Faham tak? Tapi dua-dua dia producer. Dua-dua dia producer. Patutlah teruk. Dia producer lah. Nombor 3 ni dia produce juga tapi dia ambil orang lain lah direct. Aku rasa dia okay, good choice. Alright. Tak apa, kita cerita pasal Pak Wan dulu. Kita Police Evo 1 dulu kan. Okay, Police Evo 1. Macam mana Mus? Apa kau punya opinion? Police Bajet dia berapa tadi? Bajet dia 2.4 juta, collection 17.8. Dia masa tu dia pecah panggung lah kan? Yes, dia pecah panggung. Dia rekod kan? Dia ambil dua hero yang kata tengah top lah waktu tu. Yang ada peminat sendiri. Yes. Dua-dua side. Tapi aku tak faham watak Nora Danish tu macam tak perlu pun lah. Dia Mary Sue lah. Tambahan ni lah. Alah, bagi yang cun sikit. Ramai peminat ke Nora Danish ni macam? Aduh. Okey lah tu, dia cun lah juga. Tak adalah biasa sangat. Kan biasa. Bagilah Bila tu biasa. Maya Karinnya okey sikit. Maya Karin dah tua tu. Maya Karin dah tua lah kan. Tapi Nora Danish tu dia boleh apply sebagai adik lah. Dia boleh apply sebagai adik macam tu. Sebab tu dia ambil kan. Kalau dia ambil Fazura tak boleh rasa kan. Fazura ke. Tak boleh Fazura. Nak cari yang kecil-kecil. Dia yang kecil-kecil. Dia yang kecil-kecil tu Nora Danish lah. Walaupun sebenarnya dia tua kat Nora Danish tu. Tapi dia pasal dia macam lebih petit sikit kan. So dia sesuai jadi adik lah dalam situ kan. Agaknya lah aku rasa itu dimetik kan. Okay. Cukup tak bateri kau? Cukup. Okay, terus sambung. Macam mana kau rasa cerita ni? First time tengok? Dah rekod lah. First time tengok aku suka dia bawa kan apa? Lokaliti tu dekat masukku tu Jizan dekat Terengganu tu dia mesti cakap Terengganu. Terengganu. Dia tak KL kan cerita tu. Selalunya cerita Melayu KL lah kan. Yalah, selalu kalau banyak KL lah kan. So dia gunakan kecuali cerita budak Kelantan lah kan. Full Kelantan tu. So mungkin kalau orang yang tak faham cakap Terengganu dia baca subtitle sikit lah. Tapi aku rasa dia tak cakap pekat. Tak ada pekat sangat. Tak ada pekat sangat kan. Tak full. Okay je. Aku senang faham juga kan Terengganu kan. Aku rasa yang best dia tunjuk Terengganu tu lah kan. Kau tengok dia Terengganu punya environment. Tang boleh nampak dekat. Yes. Dekat. And banyak dekat situ lah kan. So which is menarik lah. Which is something yang bukanlah aku tak boleh kata jarang sebab aku tak banyak tengok cerita Malaysia. Tapi aku rasa tu macam refreshing kat aku tengok macam okay this is nice kan. Macam tu lah aku rasa. Dia buat tempat location baru tu dekat Terengganu is one thing. Tapi dia berjaya tunjukkan okay this is Terengganu. Kau tak ada rasa macam kau tak tahu tempat tu kat mana kan. Kau tahu dia kat Terengganu. Yes, betul. Even though ada satu scene tu yang dia jumpa Minah yang baru keluar hospital tu kat Tasik, that one is not Terengganu lah. Kan aku rasa Tasik tu kat Kelana Jaya or something. Sebab sebab macam cantik kan, cantik. And then macam ada signboard MSU pula kan. This is not Terengganu kan. Kan tu kat situ lah. Okay, overall cerita tapi cantik lah dia punya tempat tau. Tempat dia cantik, cinematography dia yes, very good. Dia ada shot drone shot tu semua cantik dekat Pekan Terengganu tu ada kan. Lepas tu ada dekat area pantai tu kan. So cantik lah kan. Macam aku rasa daripada segi aku kredit cerita ni lot daripada segi production dia lah. Aku rasa production dia tu agak lain lah. 3 juta bajet 3 juta tadi lah. 3 juta lah. 2.2 2 point something kan. So aku rasa dia production tu nampak macam berkualiti lah. Macam aku suka berbaloi cara
cara dia, kamera dia, lepas tu dia punya sound dia kan, dia punya apa ni, of course kau boleh nampak dia punya plot cerita tu pun aku masukkan dalam production juga sikit sebab rasa macam kemas sikit dia buat dia macam aku tengok macam boleh aku faham cerita ni ialah macam aku cakap lah cop Buddy cop. Buddy cop punya dia boleh nampak dia punya environment tu, dia susun dia punya plot tu. Mula-mula dia introduce siapa ni? Mula-mula dia introduce Sam dulu kan. Zizan Zizan dulu. Zizan dulu. Dia introduce Sam kan. So dan bila diorang jumpa ada masalah tak ngam lu awal kan. So dia evident kan kenapa diorang tak ngam. Aku rasa macam kemas dia buat. So aku rasa aku credit a lot dekat production dia tu lah. Aku rasa macam this not bad kan. Writing is very good lah. Dia tak memerlukan masa yang banyak untuk establish the character. Buang masa ya. Dia tak buang masa untuk establish character, faham tak? And then dialog dia pun aku rasa okay lah. Aku boleh ada certain tu nampak macam spontaneous sikit. Aku tak tahu lah betul ke dalam skrip ada ke dialog tu, tapi aku boleh nampak macam ada macam nampak macam ada spontaneous punya interaction between couple of the characters lah kan. So aku rasa macam that one is not bad lah. Aku macam pesimis sikit bila aku tengok cerita ni kan. Macam tak yakin lah cerita ni mesti best typical. Tapi bila aku tengok aku ada rasa scene-nya macam engaging lah. Aku rasa macam nak tahu juga apa nak jadi, macam tu. Walaupun aku tahu dia cerita polis yang ada standard stereotype punya idea macam jahat takkan tembak, baik akan tembak jahat secepat mungkin kan. Jahat dia akan buang masa cakap-cakap lu. Tu very stereotype kan. So jahat tembak tak akan boleh kena, baik tembak mesti kena. Akan kena. So itu pretty, aku nampak those kind of stereotype, tapi still aku rasa mungkin untuk first time dia nak buat cerita macam ni, aku rasa aku give a green light lah untuk dia buat that kind apa ni. Take on cop punya cerita macam ni. Yeah. But in term of story, aku rasa it's as typical popcorn movie lah. But the popcorn movie yang berjaya. Okay. Nothing tapi scene yang mana? Scene yang SWAT team tu yang dia yang meletup kan. Aku rasa itu different level sikit lah. Jarang kita dapat scene macam tu. Itu yang aku tak boleh nak cakap sebab aku tak tengok banyak. Aku tak tahu. Mungkin Zam standard lagi, cerita Melayu aku rasa itu nice lah scene tu. Yes. Sebab dia preparedness of the team kan. Ada satu cerita J Revolusi tu dia kononnya konsep macam tu juga. Zaf masuk dah. Aku dah agak dah Zaf disebut je. Tak, tapi dia tak berjaya create that feel tau. This one kau rasa macam okay, this is the real team yang masuk that kawasan jahat tu lah. Even though memang mungkin real team pun kan. Mungkin SWAT team betul pun. Even though logiknya nice lah. kelakar lah yang kau boleh expect jahat tu ada kat situ lagi. Pelik lah kan. Mesti itulah jahat tu dah lari kan. Bodoh gila kan datang. Kan jahat tu dah kantul tempat tu. Polis dah tahu dia mesti lari kan. Takkan nak tunggu kat situ lagi. Ya itu tu okey, bagus. Kau raise benda ni. Of course aku rasa benda dia ada banyak sangat problem dekat situ lah. Banyak scene-scene yang macam kau cakap lah macam jahat tu takkan duduk situ lagi kan. Betul dia orang boleh balik macam enjoy gila kan. Macam tak rasa benda tu serius. Padahal tadi dia tengah go through macam some serious punya scene lah kan. Betul kan? Dia macam balik macam enjoy macam sampai rupanya jahat tu dah apa ni kira tangkap kidnap adik family dia pula sebenarnya kan. Aku rasa macam itu macam patutnya tak wujud lah scene-scene tu. Aku rasa macam dia patut buat lagi kan. Dia nak senangkan cerita lah benda tu. Dia tak konsisten pun cerita lah sebenarnya. Patutnya. Dari segi komedi dia macam mana? Dia ada selit komedi juga cerita ni. Sebab ada Zizan lah. Adalah few punchline tu aku rasa agak mengena agak lah, especially ending part tu masa Zizan dengan kan Zizan terbaring dia buat dia nak tipu adik dia kan. Tu macam bodoh. Bila Sam angkat kasar gila, betul Zizan macam, "Oi, kau macam ni baik aku jalan kaki sendiri kan." Tapi aku suka part Harum Salim Bacik lah. Dia punya lawak tu. Ya, aku rasa dia aku rasa kurang sikit. Aku rasa macam aku rasa ni filem last dia lah.
Dia meninggal lah. I, Dia. tak sure lah. Dia- Last or not. Tu last appearance dia. Tu aku tak Aku sure. rasa tak silap aku tahun tu dia meninggal kan. Aku Tapi rasa tak lah. tahu tak tahu movie next movie tu ada cerita dia lagi ke tak, tapi Main karakter Adan Samajik tu macam bad boy lah. I mean bad boys punya Estimate kan. lah. Dia punya dia captain nak tu buat kan. macam scene Yang ada anger management issue tu lebih kurang lah. Kan. Dia ambil template tu lah. Kan. Tapi okay. Template senang sikit lah. Seronok lah tengok Adan Samajik. okey Yang lah. aku suka Zizan dia tak all out lah. Dia tak all out jadi Zizan lah. Dia control Betul. sikit. Ini dia tak poyo sikit lawak lah tu. So Dan dia serius lah. In fact, kalau aku tak tahu lah, ni mungkin aku punya pendapat lah. Aku rasa dia punya lakonan, kalau aku nak bagi rating, aku rasa better sikit daripada Sam lah, aku rasa. Aku rasa lah. Betul, aku setuju. Dalam aku rasa filem dia ni macam better sikit lah. Aku rasa dia better sikit daripada Sam dalam cerita ni. dalam filem Sam ni tu, Sam poyo sikit. tapi itu karakter dia. aku faham lah. Bukan, Dia aku overdo tak lah, cakap pasal dia overdo. poyo. Aku cakap pasal dia macam aku rasa macam dia dah banyak sangat buat karakter macam tu. So dia tak outshine sangat lah. So Zizan on the other hand, dia sepatutnya pelawak kan, tapi dia boleh buat, dia boleh lakon. Dia bukan berlawak sepanjang masa kan cerita ni. Dia ada dia jadi seorang abang, dia jadi seorang anak, dia jadi seorang kawan kan. So dia ada, so aku rasa dia agak okey lah. Aku tu macam okay, not bad juga dia melakon lah. So dia cerita ni cerita Zizan ke cerita Sam? Pada aku dia balance. Aku tak rasa dia cerita Zizan dan aku juga tak rasa dia cerita Sam je. Tapi fokus aku dia rasa dekat Zizan kan. Aku rasa cerita Zizan sikit lah. Aku rasa cerita Zizan sikit sebenarnya cerita ni. Sebab dari awal tapi tu, dia bukan intention lah. Dia tak intentionally buat macam tu lah. Tapi scene Zizan tu dia lagi apa ni, reflective of the movie lah. Especially dia dekat Terengganu kan. Dekat Terengganu. Yalah. Dekat family dia. Dia ada family dia kan. Lepas tu cikgu dia yang mati tu pun cikgu dia kan. yang mati tu cikgu dia. So aku rasa dia bukan intentionally nak buat macam tu, tapi kita tengok macam rasa macam dia dapat sikit kredit lah. So tu aku cakap aku bagi dia 1 point lebih sikit daripada Sam lah dalam cerita ni. Yes, cerita ni aku setuju. Tak tahu lah sebab tapi villain macam mana villain? Villain ni ramai orang puji apa? Namron. Bukan lah. Bukan Namron. Apa nama dia? Villain dia siapa nama dia? Namron seorang lagi. Dia ada 3 villain lah dalam cerita. Ai Hushairi. Kan. Satu yang Ai yang tu kan. So macam mana? Lepas tu 2 orang adik-beradik tu kira main. Lepas tu 2 orang adik-beradik. Itu konco-konco je lah. So villain dia kau rasa okay? Konco lah. Believable lah. Adik dia tu mengarut lah. Yang kuring-kuring tu. Yang bakar rumah. Pablo Amirul tu. Pablo Amirul. Which is scene tu aku rasa macam ada question. Aku question sikit yang scene bakar rumah tu kan. Kan diorang dah sampai kat situ kan. Dah lama Zizan nak bersiap-siap muka. Takkan dia tak dengar perempuan tu tengah bergelut. Mungkin aku tak boleh nak bayangkan timeline dia tu, tapi macam funny sikit dia boleh tak dengar perempuan tu nak tengah bergelut dengan lelaki tu dekat rumah kan. Ke dia tak expect lah tu aku rasa. Tapi takkan tak dengar ada bunyi menjerit ke apa kan. Mungkin dia sampai perempuan tu dah pensan. Tapi mana ada perempuan tu tak pengsan. Perempuan tu tak pengsan. Perempuan tak pengsan lah. Mana ada dia tak pengsan, dia buka mata, dia nampak cap tattoo tu dekat lah, tapi dia tak bersuara kan? nak buat macam mana. Dia macam trauma lagi itu lah. Aku faham dia tak bersuara masa tu. Aku faham dia tak bersuara masa tu, tapi masa dia bergelut tu dia bersuara. So Zizan dengan Sam dah sampai kan. Sam dah keluar dari kereta, Zizan tengah nak bersiap-siap dalam kereta. Macam ada tempo masa lama, faham tak? Dalam kereta tu faham tak? Ada sikit lah. Dia tak boleh nampak macam apa ni, macam ada bunyi pergelutan ke apa tak, kan. Kau just kalau anggap yang diorang tak sampai lagi lah time tu. Faham tak? Sebab masa dia sampai tu Okey, dia faham. bau dia faham. Tapi dia minyak buat gas. lawak scene. Aku faham. Tapi dia buat scene Zizan dalam kereta tengah nak sikat rambut. Lepas tu Sam kat dia macam dekat luar cakap nak apa lagi, nak bedak lagi. Dia buat scene lawak tu macam nak tunjukkan dekat dia dah lama kat situ, kau faham tak? Kalau dia tak buat scene lawak tu aku faham dia sampai dia terus pergi nak maksud. Tapi dia tengok macam kau faham maksud aku? Dia macam Zizan tengah sikat rambut. Lepas tu Sam dah keluar dari kereta, dia siap pergi balik kereta, dia cakap
nak bedak, nak aku bagi bedak something like that kan. Dia cakap tu kan. Kau ingat tak sini kan? Yalah. So aku maknanya dia orang dah lama kat sini. Kalau dah lama kat sini takkan dia Tak, aku anggap dia tak macam benda dia tak Dia tak sampai lagi. dengar Lepas tu. tu kau pelik-pelik lah Faris. marah aku pula. Aku punya pendapat kan, apa salahnya kan. Tak, aku rasa macam tu. Aku rasa macam asal dia Ada logiknya lah. Yalah. Ada logiknya, tapi mungkin dia kalau tak buang scene perasan lawak lah. tu, dia nak buat lawak sebenarnya kat situ. Yalah. Dia Pada pasal aku buat dia tak lawak tu, tunjuk dia pun dah yang kacau dia dah timeline. sampai dulu dan baru kena serang. Dia dah tak tunjuk dulu dia dah. Tapi dia park kereta depan rumah orang tu, faham tak? Yalah. Tapi taklah dengar sampai dalam rumah, Faris. Itulah aku cakap, aku kalau daripada scene yang dia bergaduh tu nampak perempuan tu menjerit kan. Aku cakap takkan dia tak ada bunyi bukan perempuan tu bergaduh cakap macam barat dia tak tolak-tolak apa semua kan. Yelah. So macam aku itu je lah aku rasa kan macam takkanlah dia aku punya concern dekat ni dia buat scene lawak tu lah. Kalau dia tak buat scene lawak tu aku rasa okey. Dia pergi buat scene lawak yang Zizan nak bersiap-siap apa semua tu macam dia dah macam Tak, kacau aku rasa sebab tu lah. Sebab dia buat scene lawak tu ya, dia lambat. Kalau dia tak buat tu, dia dah nak dengar perempuan tu dah. Itu yang melambatkan. Tak, pada aku sebab dia tak ada scene time tu. stamp. Aku tak tahu dia sampai kat situ pukul berapa. So okay. Tapi Tak. make sense lah. Dia Aku rasa sebenarnya- sebab tu. dia Sebab sebenarnya- lawak tu Faris. dia kalau dia memang dia tak ada time stand tapi dia buat scene, ada scene dia park depan rumah, dia orang tengah bersembang-sembang buat lawak kat situ, faham tak? Ya. Dia tak kalau dia dengar tak tu buat scene sebab tu buat lawak tu lah. Yelah, which is funny mungkin lah. benda yang yalah. perempuan tu maksud dah kena tarik dalam bilik. Kau tak tahu bilik dekat mana. Mungkin maybe kat ujung rumah belakang ke kan. Tengok. Sebab last kali scene dia dengan perempuan tu, dia cekik perempuan tu, faham tak? Dengan rantai, benda ada kan. Dia cekik perempuan tu dengan rantai, perempuan tu menjerit. Tu macam sampai ledak kan. So, Lepas tu bila scene dia orang buat lawak tu, dia nak masuk ke rumah tu, tiba-tiba perempuan tu dah terbaring kat tepi, faham tak? yalah. Perempuan tu dah terbaring kat tepi. Tapi dia dah tak bersuara dah. Mungkin masa tu lah diorang baru Tapi dia sampai. buka mata. Dia buka mata, dia tak nampak orang. Okay. Dia nampak, Itu last dia nampak minute lah tu. Dia Dia nampak kaki satu tu. perempuan Ya, nampak. itu dah last minute lah. Lepas tu dia pass out. Mula-mula aku ingatkan dia nak bunuh perempuan tu kat situ, dia nak bunuh perempuan tu kat situ kan. So dia dah bunuh, dia nak bakar rumah tu, faham tak? Aku fikir dia punya plan, tapi dia rupanya dia tak bunuh perempuan tu kat situ, tapi dia nak suruh bakar, dia nak terus bakar rumah tu, faham tak? Tak, dia memang nak bunuh. Plan dia bukan Dia memang nak bunuh. Plan dia nak bakar aku rasa. Dia memang nak bakar dan nak bunuh. Tapi sebab ada orang datang. So tu yang dia cepat bakar dululah. Then dia nak lari lah. So dia tak bunuh tapi dia tahu perempuan tu tak mati tapi dia nak bakar rumah macam tu. Faham? Aku rasa motif dia nak hapuskan bukti. Okey, dia nak tak tahu bukti. pun anak cikgu tu ada kat rumah. Okey, sebab budak tu dah lama tak balik pun. Tiba-tiba dia ada dalam rumah tu. So dia nak hapuskan bukti lah. Main dia bukti bukan anak tu. So dia nak bunuh anak tu tapi bukan dengan cara mencekik dia tu lah. Dia nak bunuh dengan cara bakar. Macam tu kan? Itu maksud tak, kan? Dia nak bakar bukti dalam rumah tu yang berkaitan dengan nak kaitkan cikgu tu dengan tim dia tu, dengan geng dia tu. Mungkin lah. So ada anak tu, dia nak kena bunuh anak tu ke tak? Tiba-tiba mungkin ada yelah, anak sebab perempuan tu ada kat okey. rumah tu. So dia kena bunuh sekali lah. Tiba-tiba ada. Dia kena bunuh sekali Itu lah. sebab dia kena pergi hospital tu. Kan? Sebab perempuan tak mati. Betul So lah. perempuan tu Evidence dah jadi saksi pula kan. So dia kena bunuh pula saksi tu. Perempuan tu dah nampak dia dah. Dia macam ni. Sebenarnya ada beritahu benda tu kalau kau perasan. Lepas tu dia cerita kat lelaki tu, dia cakap bapak dia memang beritahu, bapak dia menyawa dalam bahaya kan. Bapak dia suruh perempuan tu pergi jauh-jauh sebab maknanya perempuan tu secara tak langsung dia tahu yang bapak dia ni dipaksa buat benda ganja ni untuk some criminal gang lah. Sebab tu dia tak bagi anak dia balik lama. Orang kampung duk mengata anak dia kata tak pernah balik tengok bapak dia apa semua. Tapi sebenarnya bapak dia yang suruh jangan balik kan. Betul. So diorang dan gangster ni dia tahulah yang anak dia tahu. So diorang nak kena bunuh anak dia supaya anak dia tak bagi tahu yang bapak dia terlibat dengan siapa, something like that lah. Kan itu dia punya matlamat lah kan. Yalah. Ikutkan anak dia tak tahu apa-apa pun pasal siapa pun gangster-gangster tu kan. Tapi yelah dia tak tahu, dia cuma tahu bapak dia buat something orang jahat dia tak nak ambil
that risk lah. Dia saksi, dia nak bunuh lah. Dia tak nak ambil risk lah. Aku yang ada isu, kenapa dua orang jahat ni tak pakai t-shirt? Faham tak? Pakai singlet lah. Tak, dia pakai hoodie, tak zip. Zip separuh. And then police tak perasan dia orang jahat masa abang tu nak naik pergi hospital lah. Macam obvious sangat. Kau pergi hospital nak Jalan bunuh belakang polis orang, kan? Kau pakai baju macam tu, agak-agak bro Pakai gagak macam tu. kan? Baju lah. Obvious sangat Obvious sangat kau karakter jahat. Serius lah. Aku cakap takkanlah polis tak terperasan. Alah aku pun tengok macam ni apa hal. Dah lah dia orang tahu nak kena serang tempat tu kan. Dia dapat panggilan daripada kononnya siapa stranger call nak tahu perempuan tu masuk hospital. Dia dah ready kononnya nak prepare lah kan. Tengah prepare kan tu kan. Tengah prepare lepas tu dia datang orang bawa bunga pakai baju tak ada zip kan. Tunjuk dada jalan je tu kan. Tak make sense lah itu. Kan kau nak tunjuk sangat yang diorang ni jahat. Tapi in term of story tu doesn't make sense lah. Kau nak menyelinap masuk kan. Ya lah. Bodoh gila lah. Aku rasa legit lah aku nitpick yang tu. Pakai macam orang nak melawat Aku agree lah. Kau nak pergi hospital, macam mana kau nak pakai baju melawat orang? Takkan kau pakai macam tu. Even though kau bukan orang jahat pun kan. Betul. Tak make sense. Yalah, tu aku cakap macam Tapi macam aku cakap, ada popcorn movie lah. Tak adalah benda yang some double layer, double meaning ke apa. tak adalah Just straightforward movie. Aku enjoy. Aku enjoy. Action scene dia pun best. Yes. And dia tak nak buat typical action hero punya movie di mana hero tak kena tembak. Dalam cerita ni, hero mesti kena tembak. Kena tembak. Kena tembak. Kan? Kalau kau tengok part 2, habis semua orang scene, kena tembak. Part 2. Scene yang chasing tu kan. Scene chase tu macam best. Car chase scene dia pun okey lah, not bad lah untuk kita punya level. Car chase dia okey lah kan. Macam Michael Bay ke polis. Even though kereta polis terbalik tu tak logik, tapi okay, nice. And then aku rasa dia punya kamera kantor sikit kat situ. Aku rasa kamera dia ada kantor sikit lah sebenarnya. Kalau kau perasan. Malaysia tau. Okay lah tu cakap. Compare dengan Michael Bay. Nak compare dengan Michael Bay, kalah lah. Betul lah. Dia cuba lah. Dia cuba tu. Aku cakap yang standard van terbalik kan. Van tu terbalik tu macam funny sikit kan. Macam funny sikit tapi dia tekankan yang bila Sam cakap Mamat orang jahat naik van buruk lah. Sedangkan dia naik Evo tapi slow. Econovan kan. Kan typical lah, kadang-kadang typical lah. Ada question. Dia highlight benda tu lah. Logik sikit lah. Itu aku boleh nak bagi defense kat that comment lah. Sebab Zizan sayang kereta dia. Dia sayang betul kereta dia. Dia bawa kereta berhati-hati juga sikit. Sin Sam cakap tu logik kan. Logik lah. Kereta polis laju kan. Dengan van buruk kan. Laju sikit lah. Betul lah Fadi cakap lah. Dia sayang kereta kan. Tak, sebenarnya tak kuat sangat defense. Tapi at least macam dia nak aku boleh nak counter the argument lah. Sikit lah kan. For the sake of the argument kan. Macam kan selalunya car chase macam polis kan. Kereta polis bukan main hebat. Kereta jahat buruk kan. Tapi still tak boleh kejar kan. Ni dia buat macam tu lah. Dia point kat situ lah. Van Venet buruk kan. Ibu 10 nak naik. Bodoh gila. Tapi in the end macam Zul cakap lah, ni popcorn movie kan. Dia macam tak just nak bagi kau tengok scene car chase tu, scene yang dia kejar apa ni Mamat lari tu kan. Pun dia macam bagi kita seronok lah tengok itu dia punya intention dia lah kan. Macam and then dia in term of character pun aku rasa dia berjaya lah. I mean aku care about these two character kan. Aku bukan peminat pun diorang ni kan, Zizan dengan Sam ni. As a actor aku bukan peminat pun. Tapi dalam filem ni dia punya watak tu aku rasa berjaya. Menjadi lah. Kena lah dengan dia. Kita actually care. Sam ada nampak lah. lah. Sam, tapi macam Faris cakap aku bagi kredit kat Zizan lah ni. Sam kurang sikit lah dalam ni. Dia nak create friction tu awal-awal tu. Dia nak create macam rivalry. Kan? So Sam kena lakonkan watak macam tu lah. I mean, dia jenis yang reserve, tak percaya orang maybe kan. So Mamat Zizan ni pula dia establish yang jenis confident lebih kan. Tapi kalau kau tengok intro dia pun dah boleh nampak lah. Intro dia
Sam lawan dengan berpunyalah ramai gangster-gangster kan. Itu pun Sam hebat gila kan, dapat kalah. Lepas tu dia keluar seorang baru boleh lain masuk kan. Macam dia nak tunjuk that karakter Sam tu lah. yalah. Nak tunjuk karakter Tapi Sam scene kan. tu pun kelakar lah One kan man show lah. dengan banyak Kelakar. dengan banyak product placement dia kan, minyak hitam tu. Betul. Lepas tu dia susun all the tong-tong tu macam tempat orang main paintball pula Memang kan. tempat tembak. Macam nak tembak punya tempat. Tempat orang paintball lah. Betul Ada lah. orang susun tong tengah jalan macam tu. Tembol. Kan. Tapi okay lah, that few minutes scene they establish. Okay. Shazzy Sam punya karakter Jadi lah. siapa? Kan? Kai kan nama dia kan? Kai. Ya. Kai ni siapa? Bangkai. Ya, Abang Kai dengan Sunny. Kan? Bangkai. Lepas tu Sunny ni pula jenis yang gila glamour sikit kan. Yang masa dia kena Ya. interview dengan apa wartawan tu kan, dengan muka dia. That one is funny lah kan. Nampak dia karakter macam mana. Menjadi lah. So dia popcorn movie yang berjaya lah pada aku. Daripada soundtrack dia pun aku rasa macam okay lah, dia tak terlalu over the top kan. Dia tak terlalu over the top and then dia I think sound effect pun boleh lah. Ada satu dua scene aku tengok yang bunyi tembak tu macam funny sikit lah. Tapi in general semua okay lah. Dia tapak kaki, dia tunjuk macam mana yang Mamat dekat hospital tu bergerak tu, bagi kau suspend punya feeling yang dia bergerak tapak kaki tu semua kan. So macam so okay lah kan. Dengar bunyi duk tapak kaki dan scene apa ni? Scene dia kejar tu ada music yang kena dengan apa ni. So aku rasa in general dia punya music score dia okay. Sound effect semua. Kereta tu okay kereta lah. Sam kan? Fair Lady tu. Fair Lady. Yang Fair Lady ya. Kereta dia sendiri kan? Tak tahulah aku. Oh tak tahulah. Semua pakai minyak hitam sama kan. Tak pasti pula. Lubricant. Okay. Nora Danish okay? Nora Danish. Aku rasa dia tak ada Tak ada masalah sangat. Okay Bagi lah. aku tak perlu lah. Sikit-sikit kan. Bagi aku, macam dia tak bagi impact lah bagi aku. aku rasa okay lah. Dia tak ada apa. Aku bukan fan dia tapi aku rasa dia meet the role tu lah. Dia apa yang Dia diperlukan. tua pada Zizan kan? Ya. Yelah tu cakap dia memang tua dah Zizan. Cuma pasal dia jadi badan adik tu. dia. Pasal badan dia petit tu. Badan dia petit sikit. So senang lah. Yelah dia macam kecil kan. Dia macam kecil. So senang nak dapat that role lah. Those kind of role lah kan. Tapi kalau ikut umur memang dia lain tua daripada Zizan kan. Bagi aku Nora Danish tak perlu lah. Watak dia tu tak perlu lah dalam tu. Bagi orang lain kosong-kosong tak apa. Tapi macam mana nak bagi Zizan nak bagi Zizan marah dia penting. Bagi aku tak perlu lah Nora Danish. Orang lain lah. Orang lain lah. Murah sikit bayar. Murah sikit bayar. Dan watak tu tak penting kan. Murah sikit bayar ke. Mana tahu memang murah ke dia bayar. Scene dia sikit je. Scene dia memang sikit je Possible tapi kan? okay lah. Dia nak create Zizan ni punya family kan. So kena ada lah family tu. Villain ni dah cakap kan. Ketua villain. Ketua villain tu okay. Kau rasa dia macam seorang ketua? Jahat. Bagi aku jahat dia tu nampak lah. Hati kering dia sikit. Cuma yang kuncu-kuncu dia tu tak menjadi lah. Macam aku rasa dia bagi aku dia tu macam dia tahu yang dia bukannya big villain lah. Dia buat kerja dia pasal dia masuk dia macam dia penjenayah tapi dia buat hal dia macam dia bukannya dia businessman lah cerita dia. Dia nak buat job dia kan. Yes. Dia boleh tunjuk aku gambaran tu lah sikit lah. Dia tahu yang dia bukannya sebab cara dia communicate dengan yang Mamat daripada Thailand ke apa kan Siam tu kan. Dia macam dia orang macam nak buat bisnes lah, macam tu awak kan. Dia bisnes je, dia bukan jahat, bukan macam nombor 2. Kebetulan pula dia punya stok dah habis kan. So dia perlukan that stok kan. Dan orang yang nak buat stok tu dah tak nak buat stok tu dia kan. So dia kena cari Walter White lah. Breaking Bad. Breaking Bad. Oh itu tak boleh jauh tu weh. Tapi dia maksud dia macam tu lah. Dia and then dia pakai revolver kan. Dia macam pakai trademark dia macam revolver lah. Dia pakai revolver lah. Tak tahu pun. Dengan parang.
Dia pakai revolver tu kena macam nak bagi takut apa ni, dia pengikut-pengikut dia lah apa semua kan. Aku first Okey lah, tak first ada dah. time tengok aku macam kurang sikit lah villain dia tu. Kan aku tak rasa macam Ketua villain tu lah. tak rasa macam ketua villain lah. Kan. Macam intimidating lah, tak rasa. Tapi second time tengok okay lah, can give a pass lah. Okay lah, not bad lah. Macam tu lah dia. Aku macam tu lah, dia tak adalah nampak betul-betul. Tapi dia punya dia okey. the problem is dia punya scale tu, dia jahat yang small scale tau. Kan? Nampak macam small scale kan, tapi dia punya jahat tu sampai bunuh orang kan, macam Pablo Escobar tau. Jenis yang tembak orang suka hati kan. Tapi engkau grup kecil je ni kan. So kat situ aku rasa ada issue sikit lah. It's not like macam kau some big cartel ke apa kan. Yang jenis tak kisah. Ada politician jaga ke apa, polis jaga ke apa kan. The way dia tunjuk yang villain ni hati kering tu problem sikit lah. Sebab dia tunjuk yang villain ni kecil je. Okay? Ada lain? Okay. Kita ada lagi 10 minit. Berbual apa ada isu-isu ni? Tak banyak. Aku rasa tak ada banyak sangat isu yang really. Cerita ni marketing power dia kuat lah. Saya cakap lah, dia ambil dua hero yang kira masa tengah super hot kan. Sam dan Zizan pula ada kan. Dia saya cakap lah, orang tak banyak fikir lah nak pergi tengok cerita ni. Macam terus pergi tengok macam tu lah mak. Dia macam senang buat duit lah macam ni. Ya, aku rasa Zizan boleh tarik penonton. Aku tak rasa Shazzy Sam boleh tarik penonton pun. Dia bagus. Serius lah? Ya ke? Ya, orang tak pergi. Aku rasa dia menang ABP masa tu kan. Tak matter lah, Aku dia menang. People tak go tengok wayang just maknanya because Shazzy Sam. Macam okay, filem ni Shazzy Sam lakon. Pergi tengok ah. Aku rasa dia ada peminat tau. Dia ada peminat tau. Aku tak aku bagi Zaf that aku tak tahu nak decide sebab aku tak banyak tengok cerita kan. Tapi kalau Zaf cakap tu mungkin betul lah. Tapi sebab aku rasa dia agak suka kuat Sam dalam tau. tarikan dia. Aku rasa Doktor Zaf, tarikan dia. perempuan suka Sam kot. Serius tau. Aku rasa orang lagi banyak nak tengok sebab ada Nora Danis je dengan Zizan. Dari Sam. Sebab okay, ada satu cerita Dan Said punya interchange. Shazzy Sam main actor baik. Mana ada orang pergi tengok cerita tu? Oh, cerita dengan Indon tu. Cerita tu tak best. So it's not tapi orang tak tahu kan. Orang tak tahu. It's not about the cerita. Orang tak tahu sebab tapi aku bagi Zaf lah. Zaf lagi tahu. Aku tak pasti. Orang akan tengok Zizan lagi tu betul lah. Tapi Sam tu dia ada pengikut dia juga. Ada memang ada lah. Tapi tak ada lawan Zizan lah. Macam Pekin Ibrahim ada je pengikut tapi, dia. Aduh, jangan sebut lah Pekin. Okay. Alright, aku rasa tu je untuk Polisi Bo 1 ni.